Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid yang berada di rumah pada hari ini? Kembali bersama dengan Cikgu Man untuk mata pelajaran sejarah tahun 4. Hari ini kita akan sambung bagi tajuk zaman prasejarah. Oops, tapi sebelum itu jangan lupa Cikgu nak minta tolong subscribe sama-sama channel Cikgu ini, kerana bila kamu subscribe diberi semangat pada Cikgu untuk menghasilkan bahan yang lebih baik dan lebih banyak. Dan tolong like dan juga boleh share dengan kawan-kawan dan komen di bawah untuk respon video yang Cikgu hasilkan pada hari ini. Okey, seperti yang Cikgu maklumkan, kita nak sambung PDPR kita dengan tajuk baru bagi mata pelajaran sejarah tahun 4, iaitu zaman prasejarah. Kita dah belajar zaman air batu baru-baru ini. Jom kita ulang kaji sikit. Zaman air batu menceritakan tentang bagaimana bumi satu ketika dahulu diseliputi oleh ais batu, macam dalam peti ais kita tu. Beku. Dan akhirnya bila suhu meningkat, pemanasan global berlaku, ais mencair dan akhirnya membentuk tasik, lautan dan membentuk benua yang terjadi seperti hari ini. Tak terkecuali negara Asia Tenggara. Ingat lagi negara Asia Tenggara? Kita dah bincangkan pada minggu lepas. Baik, untuk tajuk hari ini, zaman prasejarah. Jom kita tengok dahulu apa yang akan kita belajar dalam tajuk ini. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk belajar dengan cikgu tak perlukan buku teks, sebab dalam video-video cikgu ni, cikgu dah paparkan sekali buku teks. Jadi kalau tak ada buku teks, tak sempat nak ambil, okey, tak apa, tonton je video cikgu ni, dah ada buku teks disediakan. Okey, kita tengok sinopsis dulu, boleh tak? Zaman prasejarah perlu dipelajari untuk apa? Untuk kita ketahui bermulanya kehidupan manusia. Pelbagai cara kehidupan dilalui menjadikan cara hidup manusia semakin berkembang. Unit ini membincangkan maksud, lokasi, alatan serta kegiatan sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia pada zaman sejarah. Itu antara yang akan kita pelajari dalam tajuk zaman prasejarah ini. Dan kena ingat, apa yang perlu anda pelajari ada 4 yang akan anda sepatutnya kuasai apabila dah belajar tajuk ni. Anda tahu, pertama, anda dapat menyatakan maksud zaman prasejarah. Sekejap lagi cikgu akan ceritakan berkaitan apa dia itu prasejarah. Kedua, memberikan contoh lokasi zaman prasejarah di negara kita. Di manakah tempat yang adanya manusia zaman prasejarah, kehidupan zaman prasejarah? Di Semenanjung, di Sabah dan juga di Sarawak. Yang ketiga, menghuraikan ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah. Dan yang keempat, menghuraikan sumbangan teknologi zaman prasejarah. Zaman prasejarah ada teknologi ke? Seperti hari ini ada komputer. Kita nak tengok apa teknologi ada pada zaman itu bersesuaian dengan keadaan dan situasi mereka yang sampai hari ini ada kita gunakan teknologi tersebut. Bukan barangnya, tapi teknologi. Okey, kalau dah sedia, jom kita teruskan. Itu berkaitan dengan sedikit apa yang perlu anda tahu. Habis tajuk ni, 4 perkara ini sepatutnya boleh kita ceritakan semula. Okey, cikgu nak bawa kamu semua untuk melihat gambar yang ada di sini. Okey, gambar yang ada dipaparkan di sini. Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, kita tengok dulu gambar ni. Siapa boleh cerita kat cikgu? Cuba cerita sikit. Jom kita tengok. Daripada belakang sekali tu, apa yang kamu nampak? Nampak tak ada orang berburu yang dia bawa hasil buruan dia dekat atas bau tu dengan anak dia? Memburu binat haiwan. Lepas tu ada satu ayah ni dengan anak dekat dinding gua tu. Dia buat apa tu? Dia melukis. Dan ada satu keluarga, kalau kamu nampak, dia sedang melapah haiwan ternakan. Ini ada 2-3 keluarga kat sini ni, kalau kamu perasan. Ada yang sedang buat ini, ada sedang buat itu. Yang melapah tu, tengok dia sedang melapah haiwan buruan. Dan ada lagi baru yang dibawa. Dan yang depan sekali tu, cuba tengok apa yang sedang mereka lakukan. Ada yang sedang membuat aktiviti untuk menghasilkan alatan dan teknologi yang akan kita bincangkan. Okey, jom kita tengok. Ada nota di sini yang perlu kita baca sama-sama, iaitu berkaitan dengan kenali zaman prasejarah. Jom kita tengok. Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Cikgu ulangi, apakah yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah? Iaitu zaman sebelum manusia mengenali tulisan. Belum tahu tulis, belum ada ABC, belum ada alif bata atau apa saja tulisan. Maka zaman itu adalah zaman prasejarah. Jadi manusia menulis dengan cara, mengekspresi dengan cara melukis dengan cara mereka. Zaman prasejarah membolehkan kita mengetahui sejarah dan kehidupan manusia. Zaman prasejarah mempunyai 4 tahap.
Ada 4 tahap yang semua orang kena hafal, yang perlu kamu tahu istilahnya. Okey, jom kita tengok zaman yang pertama. Kita kenali dia sebagai Paleolitik. Cikgu ulangi, Paleolitik. Zaman yang kedua, Mesolitik. Cikgu ulang, Mesolitik. Zaman yang ketiga, Neolitik. Neolitik. Dan yang keempat ialah zaman logam. Logam. Sekali lagi kita ulang sama-sama. Jom, apakah 4 zaman yang dilalui oleh manusia zaman prasejarah? Pertama, Paleolitik. Yang kedua, Mesolitik. Yang ketiga, Neolitik. Dan zaman logam. Betul. Okey, adakah zaman ni beza dia setahun, 2 tahun, 10 tahun? Tak, beribu tahun. Beza setiap zaman ini, sementara manusia nak berubah ni, dia memakan masa yang lama sangat untuk tamadun ini wujud. Okey, jom kita nak tengok ringkasannya melalui nota seterusnya. Kita nak tengok setiap zaman ini. Kita tengok zaman yang pertama. Zaman yang berwarna kuning ni, iaitu zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik ini, bilakah zamannya, bilakah tahunnya? 200,000 sebelum Masihi. Kan ada SM tu kan? SM bermaksud sebelum Masihi. Zaman Paleolitik ialah 200,000 sebelum Masihi. Lama sangat. Sangat lama. Perjalanan yang sangat lama dah berlaku sebelum ini. Dan kita tengok ada gambar di situ. Ini adalah contoh kapak genggam. Dah ada kapak dah pada masa ni. Ini antara teknologi yang dah ada. Dia dah ada kapak yang diperbuat daripada apa kamu tengok? Betul, daripada batu. Ya? Segala sumber yang kita dapat ini adalah daripada Pusat Penyelidikan Arkeologi Global University Sains Malaysia. University Sains Malaysia atau USM ini giat menjalankan kajian berkaitan dengan arkeologi. Seperti yang pernah diceritakan sebelum ni, ada Muzium Arkeologi di Lenggong Perak yang wajib. Kata wajib tak boleh lah kan. Yang kamu kena pergi satu hari nanti kalau ada peluang. Di Lenggong Perak. Ya, ada Muzium Arkeologi. Pernah cikgu cerita sebelum ini. Okey, itu zaman Paleolitik. 200,000 tahun sebelum Masihi. Kita bergerak sikit lagi naik ke zaman yang kedua, dikenali sebagai zaman Mesolitik. Bilakah zaman Mesolitik ini? 14,000 tahun dahulu. Ini sebelum Masihi. Menuju ke Mesolitik ni bukan kejap. Lama tempoh dia. Ya? Baru wujudnya zaman Mesolitik. Dan dalam zaman Mesolitik ini telah mula ditemui kapak batu zaman Mesolitik. Ini kapak dia. Cuba kamu tengok ada beza tak antara kapak zaman Paleolitik dan Mesolitik? Bandingkan. Boleh komen di bawah. Okey? Sumber yang kita dapat ini adalah daripada Makmal Arkeologi dan Arkeometri daripada Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM. Okey, daripada zaman Mesolitik, tadi dah Paleolitik 200,000 tahun sebelum Masihi. Mesolitik 14,000 tahun sebelum Masihi. Seterusnya kita bergerak mengikut timeline menuju ke zaman Neolitik yang berwarna hijau. 3,000 tahun sebelum Masihi. Nampak tak? Mesolitik ke Neolitik. Dan ini adalah contoh pada zaman Neolitik daripada sumber yang kita dapat, iaitu daripada Pusat Penyelidikan Arkeologi Global USM. Ada tembika zaman Neolitik. Dah mula ada tembika. Tembika tu apa? Tembika adalah bekas ataupun barangan berbentuk bekas. Boleh digunakan untuk isi air, untuk makan atau apa saja. Okey, dah ada tembika dah zaman Neolitik ni, ditemui. Ya, mula ditemui. Dan zaman yang keempat, yang terakhir dalam zaman prasejarah, iaitu zaman logam, 700 sebelum Masihi. 700 tahun sebelum Masihi. Nampak tak perjalanannya tu? Okey, pada zaman logam, apa yang telah ada? Mula kita temui tulang mawas dan kapak bersoket zaman logam. Nampak tak tulang mawas tu bentuk yang atas tu? Dan juga kapak bersoket namanya. Sumber ini daripada Pusat Penyelidikan Arkeologi Global USM juga. Jadi kita dah tengok ada 4 zaman di sini. Yang pertama, cikgu ulang balik, zaman Paleolitik 200,000 tahun sebelum Masihi. Zaman Mesolitik 4,000 tahun sebelum Masihi. Seterusnya zaman Neolitik 3,000 tahun sebelum Masihi. Dan zaman yang terakhir adalah zaman logam, iaitu 700 tahun sebelum Masihi. Lama sangat untuk setiap tahun ini semakin maju, semakin bertamadun, membentuk pelbagai lagi barangan. Okey? Ini apa yang akan kita belajar pada hari ini. Hanya ini saja untuk hari ini. Tetapi sekali lagi, cikgu nak kamu
dapat nyatakan semula kepada cikgu 4 zaman yang ada pada zaman prasejarah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat zaman. Terima kasih. Ya, zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman logam. Ada 4 zaman yang perlu kamu hafal dan tahu berkaitan dengan zaman prasejarah. Okey, seperti yang telah kita kongsikan tadi juga, di mana ditemui barang-barang ini, sebenarnya di mana lagi kita boleh lihat barangan ini ada dipamerkan? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ya, betul. Terdapat di muzium. Antara yang paling terkenal adalah di Muzium Negara di Kuala Lumpur. Pernah pergi Muzium Negara? Kalau kamu masuk ke Muzium Negara, pintu utama, di sebelah kanannya ada satu galeri berkaitan dengan zaman prasejarah. Di situ kamu akan lihat dipamerkan tengkorak lah, barang-barang yang ditemui, tembika, kapak. Ada semua benda ni, replika dan juga replikanya, dan juga ada bagaimana pengemudian orang-orang zaman prasejarah dipamerkan di sana. Jadi ada peluang, cikgu cakap tadi, ada 2 tempat yang kamu boleh lawati untuk mengetahui benda-benda begini. Yang pertama, Muzium Arkeologi Muzium Arkeologi Carigali di Lenggong, Perak, dan yang kedua di Muzium Negara yang terletak di Kuala Lumpur. Di muzium negeri lain juga ada untuk kamu lihat barangan-barangan berkaitan dengan sejarah setempat. Okey, cikgu rasa itu saja daripada cikgu. Untuk ruangan komen, cikgu nak kamu senaraikan semula 4 zaman ini, nyatakan nama dan kelas, tulis balik apa zamannya yang dari pertama hingga yang keempat. Okey, itu saja daripada Cikgu Man hari ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen dan share. Semoga video yang cikgu hasilkan pada hari ini memberi manfaat untuk semua. Okey, teruskan menjaga diri anda di rumah dan keluarga anda. Semoga selamat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.